Okey, ini adalah pokok limau Bali ataupun limau pomelo yang saya tanam lebih kurang belas tahun yang lepas. Hari ini saya nak ambil dahan dia, ranting dia, iaitu nak buat pokok kecil yang boleh ditanam di dalam pasu tapi mengeluarkan buah. Tidak perlu menunggu masa yang lama untuk mendapat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat bertemu kembali di dalam channel Zailan KDO. Okey, di kali ini saya nak tunjuk cara, iaitu cara membuat, ini kita ambil daripada dahan limau Bali dari pokok yang besar. Sekarang kita nak buat limau Bali, pokok kecil yang boleh ditanam di dalam pasu. Iaitu kita kata boleh dipanggilkan bonsai limau Bali. Kecil sudah mengeluarkan buah. Okey, sekarang saya sediakan ini dahan limau Bali yang cukup matang, yang sudah biasa mengeluarkan buah. Jadi ini saya guna. Kemudian kita sediakan kokopit, sabut kelapa. Ini sabut kelapa. Ini tanah yang sudah diisi ke dalam bekas macam ni. Boleh bekas baldi pun boleh, apa plastik pun boleh. Okey, sekarang pertama sekali saya gunakan dahan ni. Kita trimkan dulu, kita potong. Jangan ambil pucuk, kerana pucuk dia lembut. Kita ambil bahagian batang. Okey, macam tu. Tinggalkan daunnya sedikit, jangan terlalu banyak. Kemudian seperti biasa, kita gunakan pisau. Pisau tentukan tidak berkarat. Kita menggunakan pisau yang tidak berkarat. Kita buangkan kulit sebelahnya belah. Okey, sudah buang kulit sebelahnya belah. Okey, sekarang dah jadi macam tu. Kita dah buang kulit untuk dia mengeluarkan akar di sini, kawasan sini nanti. Kemudian kita gunakan ini bahan hormon penggalak akar. Tu Agradik dia punya nama, tapi boleh menggunakan hormon yang lain. Asalkan dia hormon penggalak akar. Jenama tak kisah. Okey. Kita bancuh hormon ni ke dalam satu bekas yang sudah diisi air. Okey. Itu hormon. Kacau dia. Okey. Sekarang kita nak sapukan kepada dahan yang kita ambil tadi. Kita sapukan kawasan ni. Yang sudah kita buang kulit tadi, kita sapu merata. Okey, kita dah sapukan hormon penggalak akar kepada dahan limau yang kita sudah ambil tadi. Sementara kita menunggu dia 2 minit untuk dia kering, menyerap, kita bubuhkan air di dalam pada kokopit sabut kelapa tadi untuk kelembapan. Okey, sekarang kita bancuh air.
Okey, ini kokopit yang telah dibubuh air. Kemudian barulah kita masukkan, kita campurkan bersama tanah. Ini tanah yang kita sediakan. Kita bubuh kokopit yang telah lembab ke dalam tanah tadi dan gaulkan. Kita gaulkan merata bagi tanah jadi lembab. Kita tak boleh taruh air dalam ini, nanti dia bertakung air. Kita cuma lembabkan dia punya kokopit. Okey, dah jadi macam tu. Ini sudah menyerap. Sekarang kita boleh masukkan dahan ini. Kita pacakkan pada sini dalam bekas tadi. Okey, kita gunakan dahan yang pendek kerana plastik sungkup tak mencukupi. Kita buat macam tu. Tentukan ianya padat. Okey. Langkah seterusnya, yang terakhir, kita gunakan plastik sungkup. Tentukan plastik tidak bocor. Untuk sungkup, plastik tidak bocor. Sungkup. Okey, kita sungkup di atas. Sekiranya kita menggunakan plastik bocor, nanti air hujan akan masuk sini, air akan bertakung. Kita gunakan plastik yang tidak ada lubang. Kemudian barulah kita ikatkan getah. Okey. Serah ikat getah ke dalam bekas. Bila dah siap macam ni, kita letak di tempat di bawah-bawah pokok, bawah pohon yang tidak terkena panas matahari. Supaya dia sentiasa keluar uap di sini. Dan sehingga dia mengeluarkan akar nanti. Uap akan sentiasa ada di sini. Tidak perlu disiram, tidak perlu ditebuk lubang. Kita kedapkan betul-betul supaya tidak dimasuki udara. Okey, ini bahagian sini. Okey, beginilah hasil yang telah saya buat beberapa bulan lepas. Tengok dia serang mengeluarkan bunga. Mengeluarkan bunga yang banyak. Menggunakan dahan yang saya buat seperti ini tadi. Ni cara kedap. Menggunakan dahan yang matang. Sekarang bunga dah banyak. Boleh ditanam terus ke dalam pasu. Ini tengok. Sudah boleh pindahkan. Akar dia dah banyak. Akar dia. Jadi ini dah boleh tanam ke tanah ataupun terus ke pasu. Sekiranya kita duduk di rumah-rumah taman, perumahan. Cantik tanam limau kecil-kecil macam ini. Sudah berbuah. Senang penjagaan dan menggunakan kuasaan yang sedikit. Inilah dia yang saya telah pun berhasil. Sekali lagi saya nak cerita di sini iaitu tentang ini tadi. Tentukan tidak ada lubang. Ini tidak ada lubang. Kemudian plastik kedap dengan kemas supaya tidak masuk udara. Dalam masa 1,5 bulan dia serang mengeluarkan pucuk baru di sini. Kita boleh buka. Kita nak cek, kita boleh buka ni. Tengok pucuk baru dia dah keluar. Apabila daun sudah banyak, pucuk dah banyak keluar, dah boleh, dah berwarna, sudah ada akar di bawah ni. Kemudian kita boleh pindahkan ke dalam polybag macam saya buat ni. Ini selepas buat dulu, saya pindah terus ke polybag. Boleh juga terus ke tanah, tapi saya letak dalam polybag dulu. Bagi dia pulih betul-betul sampai macam ni. Dah mengeluarkan bunga. Bunga yang banyak. Okey. Itu saja yang dapat saya ceritakan di kali ini. Bagi yang minat di dalam bidang perkebunan, sila subscribe, like, share video ni kepada teman-teman yang berminat di dalam bidang tanaman. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.